Selamat pagi dan salam sejahtera. Tajuk kumpulan kami ialah Pembangunan Pendidikan di Negara Maju. Pengenalan bagi tajuk kita ialah pendidikan merupakan salah satu agenda yang besar dan boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di seluruh dunia. Terdapat 3 negara maju yang telah kita pilih untuk tajuk ini. Negara pertama ialah negara Finland. Negara kedua ialah negara Belanda. Negara ketiga ialah negara Jepun. Terdapat 3 objektif kajian dalam tajuk ini. Objektif kajian pertama ialah mengenal pasti sistem pendidikan yang diamalkan di negara Finland, negara Belanda dan negara Jepun. Objektif kajian kedua ialah mengenal pasti sebab sistem pendidikan di negara Finland, negara Belanda dan negara Jepun menjadi maju. Objektif kajian ketiga ialah menghuraikan rancangan pendidikan negara Finland, negara Belanda dan negara Jepun. Mengapa kumpulan kita memilih 3 negara ini? Sebab pertama ialah sistem pendidikan negara tersebut yang berbeza dengan Malaysia. Sebab kedua ialah negara tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Finland. Antara beberapa faktor menjadikan Finland sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling maju ialah: pertama, persaingan. Bagi mengelakkan persaingan, semua pelajar dicampurkan ke dalam satu kelas yang sama tanpa mengira tahap kepintaran. Mereka fokuskan kerjasama berpasukan dan mereka beranggapan bahawa penang sebenarnya tidak bersaing. Kedua, ujian. Tiada ujian dijalankan. Bagi pelajar third grade hingga 7th grade, mereka hanya dinilai oleh guru mereka. Pelajar menengah atas mempunyai National Matriculation Exam yang boleh diambil secara sukarela. Sistem ini disetkan bagi memotivasikan pelajar yang lemah. Ketiga, pendidik. Status yang diletakkan guru sangat tinggi kerana kelayakan diperlukan menjadi seorang guru sekurang-kurangnya ijazah sarjana atau doktor falsafah. Sebelum menjadikan guru pelajar, bakal guru akan melalui program latihan. Gaji yang diberikan sangat tinggi berbanding dengan negara lain. Keempat, penambahbaikan. Penelitian efisiensi dibuat bagi meningkatkan mutu pendidikan. Cara mengajar guru mereka sangat unik dan out of the box. Peningkatan ini berhasil dari penelitian kelemahan dan kekuatan suatu teknik pembelajaran. Kelima, bermain. Konselor pendidikan di Finland menegaskan mereka perlu memastikan kanak-kanak mereka sentiasa gembira semasa belajar. Bagi memastikan pelajar mereka sentiasa gembira, setiap subjek yang dipelajari pelajar diberi 15 minit untuk melakukan aktiviti bebas sebab kelas sebanyak 4 kali sehari. Akhir sekali, keperluan asas. Antara yang disediakan ialah ujian kesihatan percuma, makanan percuma, khidmat kaunseling dan kesaksamaan sosial pelajar. Negara Belanda. Sistem pendidikan di Belanda mementingkan orientasi internasional dan kerja berpasukan. Pendidikan di Belanda terbagi kepada 4, iaitu pendidikan peringkat sekolah rendah, pendidikan peringkat sekolah menengah, pendidikan vokasional menengah, dan pendidikan peringkat tinggi. Antara faktor yang menjadikan negara Belanda maju adalah berdikari. Berdikari yang dimaksudkan adalah pelajar digalakkan untuk mencari bahan dan belajar sendiri. Lebih menekankan kajian bebas dan disiplin diri, menyiapkan tugasan dalam bentuk kumpulan, menjawab soalan-soalan tutorial semasa sesi tutorial. Kedua, pendidikan dibiayai oleh kementerian. Terdapat beberapa kategori sahaja yang dibiayai kementerian, iaitu pelajar bagi sekolah tertentu, kaki tangan, operasi biasa, pelaburan, serta gaji guru. Ketiga, mengamalkan sistem pendidikan sentralisasi, iaitu berpusat. Tanggungjawab kerajaan pusat terletak pada hal-hal berkaitan organisasi, pendanaan, inovasi promosi, serta pemeriksaan. Oleh itu, gabungan kesemua faktor-faktor tersebut sedikit sebanyak telah membantu pelajar agar mereka dapat belajar dalam persekitaran yang lebih selesa dan kondusif. Seperti yang kita tahu, negara Jepun mempunyai sistem pendidikan yang amat berbeza dengan negara lain. Perbezaan ini telah menjadi keistimewaan sistem pendidikannya dan menyebabkan pembangunan pendidikannya lebih maju. Perbezaan yang pertama ialah peperiksaan. Di negara lain seperti Malaysia, pelajar-pelajar mula menduduki peperiksaan sejak di sekolah rendah dan ia diadakan setiap tahun. Namun di negara Jepun, peperiksaan tidak dijalankan di sekolah rendah dan tadika. Hal ini kerana bagi negara Jepun, ada dahulu sebelum ilmu. Maklumat untuk 3 tahun pertama sekolah bukanlah untuk menilai pengetahuan anak tetapi untuk mengembangkan karakter mereka. Pelajar-pelajar diajar untuk bersimpati, menyayangi binatang dan memelihara alam sekitar. Seterusnya,
kebersihan dan keseragaman. Pelajar-pelajar di sekolah Jepun perlu bekerjasama untuk membersihkan kawasan sekolah setiap hari. Itulah sebab tiada janitor diupah. Dari aspek keseragaman, pelajar-pelajar wajib memakai baju uniform di sekolah dan menggunakan beg yang sama. Kelihatan adalah kemas dan berdisiplin.